Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inna haza la rizquna malahu min nafad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum and good morning. Okay, good morning semua. Okay, right. So kita ada 125 partisipan. So leader-leader ajaib sekalian boleh panggil lagi anak-anak buah suruh masuk downline. Okay, suruh masuk sekarang. Malam ni kita nak belajar copywriting ajaib daripada leader ajaib kita. Okay, right. So boleh panggil lagi anak-anak team. Okay, so malam ni jangan lupa sediakan buku dan juga pen untuk kita ambil nota malam ni. Okay, insyaAllah. So malam ni kita akan belajar copywriting ajaib, okay, daripada insan ajaib, daripada grup ajaib Al-Ujab Circle. Okay, Alhamdulillah. Okay, so siapa yang dah tak sabar lagi nak belajar copywriting malam ni? Bagi Kak Fakia api. Bagi api, bagi api. Are you ready? Bagi Kak Fakia api. Okay, tarik api, tarik api. Okay, so okay, dah tambah dah partisipan kita. Okay, alright. So sebelum Kak Fakia jemput speaker kita malam ni untuk bagi talk, okay, pasal copywriting ajaib. So Kak Fakia tee up dulu. Okay, kita punya speaker ajaib malam ni. Okay, so malam ni kita punya speaker kita adalah CBM Nolila Maskon daripada Bukit Wahar juga. Okay, so beliau pernah berkhidmat selama 10 tahun, okay, daripada tahun 2000 sampai 2015 di salah satu company swasta di Johor Bahru sebagai manufacturing engineer. Pernah mencuba macam-macam bisnes. So dia ni macam Kak Fakia jugalah dulu. Okay, pernah jual tudung, jual kosmetik, okay, jual power bank, pelbagai kerepek dan juga agent unit trust. So banyak dia punya bisnes dia. Okay, so beliau adalah trainer bebas internet marketing, mengajar manusia ajaib, buat sales 6 angka sebulan dengan social media, FB Ads, Google Ads, video marketing, WhatsApp marketing, offline marketing. Dia ni sama macam Sifu dia lah, Sifu Miza kan. Okay, so anak didik dia kan. So mesti copy 100% dia. Okay, so beliau resign sebagai engineer pada April 2015 untuk fokus kepada bisnes dan juga family. Okay, dan beliau berjaya berhentikan suami dia bekerja pada September 2016. Ini adalah geng pecah bos ni. Okay, so penghujung Julai 2015, okay, beliau join FLP dengan CBM Hamizah Hamdan. Okay, ni asalnya join FLP ni nak dapat 1,000 hingga 2,000 je sebulan. Okay, sebab semua bisnes yang dia buat tak menjadi. Okay, so lepas dia cuba set detox untuk diri dia sendiri, alhamdulillah buasir yang buasir berdarah, okay, yang disembunyikan daripada tahun 2000, okay, pulih sepenuhnya. Bayangkan 10 tahun dia menanggung. Buasir tu kan, dia duduk sorang-sorang kan. Jumpa produk Forever ni, set detox ni dah sembuh dah sepenuhnya, alhamdulillah. Okay, so kita pergi pula kepada pencapaian di Forever Living. Okay, recognized manager pada Ogos 2016, Elo 5cc 5cc Club Platinum, Elo Ambassador Gold, Local Trip Korea March 2017, STS Sydney 2020, F2D Level 1 Ogos 2020, Senior Eagle Manager Phoenix November 2020, CBM Level 1 Disember 2020. Wow, banyak pencapaian dia. CBM Level 1 1 Ogos 2021, 1.5K Global Rally November 2021 dan juga LCM 2021. Okay, so bukan kaleng-kaleng ni. Okay, so asbat konsisten dan tak putus asa, CBM Lila berjaya melahirkan, ni yang best ni, 4 pasang recognized manager,
Okay, 2 pasang F2D achiever, 2 pasang CBM, 1 LCM, 1 elite manager dan 1 solid manager. So dulu dia engineer dan sekarang adalah usahawan forever. So kita mempersilakan kita punya Sifu ajaib kita malam ni, Sifu Nolila Maskon untuk present malam ni. Okay, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okay, thank you MC hebat. MC bukan sebarang MC. MC ada 7 orang anak tau. Mana dia sembunyikan anak dia malam ni. Dan tahun 2021, okay, Kak Fakiah ni buat sales dalam 700,000 dan income of course lah lebih 70,000. Okay, Alhamdulillah. Okay, nak doa sikit je. Okay, sebelum kita mulakan kita doa sikit je. Rabbi Shallis dah kau dia. Okay, ya Allah Tuhanku, saja aku belajar dan aku mengajar malam ini kerana Allah Ta'ala, dan semoga apa yang kita belajar malam ni jadi asbab pahala untuk kedua ibu bapa kita dan jadi asbab untuk kita gembirakan ramai lagi orang di sekeliling kita. Amin. Okay, sebelum tu Kayla nak tanya, ni ramai-ramai masuk dalam ni ada lebih 200 orang. semua ahli forever ke? Ada yang belum, ada yang buat bisnes lain tak? Tu kalian nak tanya dulu. Ada yang buat bisnes lain ke tak? Kalau ada, bagi Kak Lila 3. Kalau ada. Ada tak? Sekejap tak nampak. Chat. Ada ke tak? Semua geng kuning ke? Geng betul kuning ke malam ni? Tak ada yang ni. Kalau ada, okey, bagi Kak Ira 3. Okey, Alhamdulillah. Okey, tak apa. Malam ni Kak Ira akan, semua tahu kan, Kak Ira akan share malam ni tentang copywriting ajaib. Kenapa Kak Ira kata copywriting ajaib? Sebab daripada copywriting tu akan memberikan kita satu result yang ajaib. Ada tak kat sini yang rasanya apa tu 2? Tiba-tiba 2. Kak Ira tak ada suruh buat 2. Okay, ada tak yang rasa macam tak payahlah copywriting, apa copywriting tak penting pun, jumpa orang dah lah cakap depan-depan, settle. Ada tak pernah jumpa orang macam gitu? Ke sebenarnya malam ni semua nakkan ilmu, nakkan skill copywriting. Siapa yang bergembira nak ilmu copywriting malam ni, bagi Kak Lila 9333. Sekarang. Laju. Alhamdulillah. Alright, sebelum kita mulakan, Kak Lila nak share sikit tentang diri Kak Lila. Okay, semua kenal Kak Lila? Semua ada yang belum kenal Kak Lila ke belum? Sekejap, pasal tak boleh share screen ni. Sekejap ya. Ada yang belum kenal Kak Lila? Sekejap. Share screen. Alright. Alhamdulillah. Okay. Kak Ila nak kenalkan diri Kak Ila dulu sebelum kita mula ke topik copywriting kita. Okay. Okay, nama Kak Lila Nordila binti Maskon. Okay, tadi MC dah share kan. So FB, YouTube, Instagram Kak Lila. Okay, Kak Lila guna dengan nama Lila Maskon. So lepas ni korang boleh set follow si first, okay. Jangan follow sekarang. Dan siapa tadi last tadi yang add friend Kak Lila rasa Zam Azwa kot. Dah tak boleh nak accept sebab dah cukup 5,000 orang. Okay. So Kak Lila nak bagi tahu, okay, Kak Lila sebelum ni adalah ex manufacturing engineer daripada Meban Technologies Malaysia Sdn Bhd. Okay, Kak Lila kerja dah dalam 10 tahun. Okay, kenapa ni? Sekejap ya. Okay. Jangan add friend sekarang. Okay, nanti follow tau. Dah dapat notification ni. Okay, Kak Ila adalah ibu kepada 3 orang anak yang comel-comel, yang cantik-cantik, dan Kak Ila suami isteri, dah berhenti kerja dan sekarang fokus sama-sama bisnes yang Kak Ila buat sekarang lah, bisnes botol kuning. Okay. Dan Kak Ila sebelum ni pernah cuba macam-macam bisnes, okay, dan alhamdulillah Allah belum izin nak berjaya masa tu. So siapa ada macam Kak Ila tak?
siapa ada macam Kak Lila pernah buat bisnes macam-macam, belum berjaya lagi, okey, bagi Kak Lila 9 sekarang, sebab kalau korang buat macam-macam bisnes belum berjaya lagi, maksudnya korang dah hampir sangat dengan kejayaan. So teruskan, jangan give up, okey. Dan Kak Lila adalah trainer online dan juga offline marketing. Kak Lila ajar manusia-manusia ajaib yang memang nak yang memang bersungguh nak ubah hidup dia, nak bagi manfaat kat banyak orang. Okey, Kak Lila ajar online dan juga offline marketing, dan juga Kak Lila adalah business coach. Okey? Dan sekarang kita dah sampai kepada ni kita punya kelas, kita punya copywriting ajaib. Okey, bila cerita pasal copywriting ajaib, sebenarnya apa yang korang expect? Apa yang korang nak daripada copywriting ajaib ni? Okey? So ramai yang Kak Lila jumpa, diorang kata copywriting ni tak berapa penting. Tapi disebabkan Kak Lila rasa macam benda tu siapa yang buat bisnes via online, so dia akan perlukan copywriting. Siapa yang memang totally dia buat offline, okay, buat offline, kita tak boleh nak paksa orang buat online kan. So memang dia kata copywriting tu apa? Kita sebut scannable copywriting pun dia dah scannable, apa dia scannable. Okay, so dekat sini daripada kelas copywriting kita nanti, okay, okay, akan menjadikan kelas ni korang jadi expert copywriter. Korang nak jadi tak expert copywriter? Okay, lepas ni korang akan boleh buat copywriting sendiri. Tak perlu kita nak tunggu leader kita provide copywriting untuk kita baru kita nak buat iklan, ataupun kita nak kena tiru kita punya team. Tak perlu. Korang dah boleh make your own inilah copywriting. Okay, kenapa dia tak jalan? Sekejap ya. Slide Kak Ella gerak tak? Tiba-tiba dia tak boleh gerak. Okay. Dan kelas ni sebenarnya untuk gembirakan ramai manusia. Bayangkan kalau kita dah jadi, kita dah expert untuk buat copywriting, okay, maksudnya kita dah boleh gembirakan ramai orang. Bukan ramai orang, maksudnya kita dah fokus dekat untuk tim kita. Kalau kita belum ada tim, kita baru nak mula untuk bisnes, tak apa. Sebab tu kita kalau baru nak mula bisnes tak apa, tak perlu nak fikir-fikir. Tapi kalau kita dah ada 10 orang dalam tim kita, 20 orang, 40 orang, takkan kita nak tunggu kita punya leader kan. You as leader sekarang memang kena nilah make team happy. Okay, dan kelas ni akan bagi tahu bagaimana untuk menghasilkan copywriting yang power. Dan bila kita dah jadi expert copywriter, kita dah happykan orang, kita dah boleh hasilkan copywriting yang power, so orang akan cari kita. Percaya tak? Percaya tak sekarang? Siapa yang dah rasa orang cari dia? Daripada posting-posting dia tu orang cari dia. Ada tak? Ada berapa orang ni? 379 orang. Okay, percaya. Bila percaya, maksudnya kita dah buat. Okay. Okay, seterusnya. Okay. Kerugian jika kita tak belajar copywriting. Ini maksudnya kepentingan untuk kita belajar copywriting. Tadi Kak Ella dah sebut kan, ada orang yang tak rasa macam copywriting ni penting. Betul, memang Kak Ella ada rasa macam itu sebab tak semua orang nak buat online. Tapi bila PKP dah happen kat kita ni dalam 2 tahun ni kan, so apa rasa? Masing-masing memang semua Kak Ella rasa 90% memang dah start buat online. Betul tak? Percaya kan? Okay. Jadinya apa kerugian kalau kita tak belajar buat copywriting? Sebenarnya copywriting ni untuk buktikan akaun kita bukan akaun robot tau. Bukan akaun robot. Okay, Kak Ella belum ajar copywriting lagi tau. Kak Ella baru nak touch ni sikit-sikit, nak bagi korang punya mindset ni faham betapa pentingnya belajar copywriting. Okay, so nak buktikan akaun kita bukan robot. Tadi Kak Ella dapat messenger tu simple aja. Dia cakap video ni macam awak lah. Awak. So bila Kak Ella reply balik messenger tu, so sebenarnya dia adalah scam. Banyak sekarang akaun-akaun yang orang boleh godam. Okay, boleh godam dan jadikan dia akaun untuk scam orang. So hati-hati nak klik macam-macam dekat Facebook tu. Okay, tiba-tiba nanti kan akaun korang kena hack lah. Okay. Dan seterusnya,
copywriting ni adalah untuk kita build rapport dengan kita punya audience atau kolam. Build rapport ni macam untuk kita berkomunikasi lah, untuk bina hubungan dengan audience kita. Audience tu macam mana? Kalau audience atau kolam, biasa Kak Ella lebih suka gunakan kolam sebab kalau macam dekat grup WhatsApp kita tu, itu kolam kita. Sama juga macam grup Telegram, itu kolam yang memang dah tim kita. Tapi kalau dekat dalam Facebook, itu adalah satu kolam yang besar, which is dalam kolam tu pun ada prospek kita, ada orang yang sedang perhatikan kita. Kan? Betul kan? Betul tak? Okay. Dan seterusnya, copywriting ni sebenarnya dia akan membina personal branding kita. Selalu perasan tak leader-leader sibuk cakap buat awareness, consistent personal branding. Supaya apa? Supaya orang nampak kita. Orang nampak kita. Kalau kita pun, orang pun tak nampak apa yang kita boleh provide dekat dia. Contoh macam Kak Lila tunjukkan dekat Facebook, kita boleh mengajar orang buat bisnes. Ataupun kita boleh provide produk-produk terdesak untuk kesihatan. Macam gitulah. Kita buat soft sell. Nanti boleh stok FB Kak Lila. Nampak tak menjual? Tak nampak menjual. Dan dia untuk membezakan diri kita dengan pesaing. Pesaing tu buat benda tu, kita dah buat branding kita sendiri. Kena bezakan. Kita kena ada USP kita sendiri. Kita kena ada unique of kita. Okay? Faham tak unique of kita? Bukan produk je tau ada USP. Kita pun ada USP kita. So kena carilah apa USP kita sekarang ni. Okay? Dan copywriting juga untuk memikat audience kepada produk ataupun servis. Untuk pikat ni macam mana? Okay. Kita dah konsisten, kita punya posting dekat Facebook, dekat Instagram, dekat mana lagi? Korang pun dah macam-macam kan, dekatnya Sokmed semua kan. So sebenarnya orang akan tengok kita, maksudnya dia takkan tengok kita sekali dan terus nak. Dia akan tengok berapa banyak kita untuk buat dia terpikat dengan kita. Kadang-kadang masa kita kata okay, jom buat bisnes daripada rumah hari ini. Masa tu dia belum terpikat, dia masih sibuk, dia masih excited. Macam kita punya friend list kan dalam Facebook, dia sangat committed dengan kerja dia. Tapi bila PKP datang, so masa tu dia baru ternampak, dia boleh ajar aku buat bisnes daripada rumah. Sebab masa tu pun ramai orang work from home. So kat situ start mula orang terbuka minda. Jadinya adakah kita konsisten? Inilah. Sebab tu kita kena rajin. Okay? Dan untuk tingkatkan pengaruh kepada audience. So orang nampak kita, orang percaya kita daripada copywriting kita ni lah. Tak semestinya bila Kak Ella kata copywriting, kita terlalu menyusun ayat. Tak, nanti korang akan belajar betapa copywriting sebenarnya senang aja. Semuanya daripada hati kita sendiri. Okay? Dan dia adalah untuk tingkatkan racun. Kak Ella guna racun. Racun ni maksudnya supaya orang lebih teruja nak kita tambah supaya memang semua tu Allah yang izinkan, tapi kita ni berusaha nak bagi dia nampak kita. So benda tu akan double triplekan lah orang nampak kita. Okay? Boleh kat sini? Boleh tak ni? Alright. So, bukan solat je. Solat memang kita ada rukun. Rukun solat berapa? Ada 13. So, dekat copywriting pun ada rukun. Bila Kak Ella kata rukun ni dia akan membuatkan kita punya susunan ayat tersusun, tak tonggang terbalik dan sedap didengar. Ini copywriting Kak Ella yang biasa. Copywriting ni hanya nak bagi tahu, hai kawan-kawan, saya buat bisnes botol kuning ni sekarang. Tapi nampak tak Kak Ella ada guna tak perkataan jual? Kak Ella guna perkataan jual dekat Kak Ella punya copywriting. Cuba baca sekarang. Tak nampak kan? Tak nampak pun Kak Ella guna perkataan menjual. Tapi dekat Kak Ella punya CTA, Kak Ella punya yang untuk yang bawakan jom yours happy dengan Kak Lila and team. Klik link ni. Okay, link ni Kak Ella dah linkkan ke Bitly bagi form survey hard. So korang boleh gunakan survey hard, Linktree, semua dah pandai dah, macam-macam ada sekarang kan. Jadinya boleh gunakan semua tu. So untuk rukun yang pertama, okay, dalam copywriting kita kena ada headline. Ini Kak Ella sebut je dulu, nanti Kak Ella akan explain satu-satu.
Zoom baru nampak. Sila zoom dan juga screenshot. Okay. Yang kedua, copywriting kita kena ada sub headline. Alright. Yang ketiga, ada detail produk dan juga service. Lepas tu yang keempat, kena ada USP. USP ni apa? Unique selling point. Boleh juga Google dekat Wikipedia tu, tengok unique selling point tu apa. Kena rajin main Google sekarang. Dekat Google tu insya-Allah semua ada. Kalau Kak Ella punya CV dulu, dia cakap dekat Google tu semua ada. Kecuali mak bapak kita tak ada. Okay, so kena rajin-rajin. Okay, lepas tu kena ada offer dan juga promosi. Yang keenam, kena ada CTA. CTA tu apa? Call to action. Kena ingat benda ni. Kena screenshot dulu sebab nanti Kak Ella akan pergi dekat next step untuk explain lebih jelas lagi pasal rukun ni. Okay. Ni Kak Ella bagi contoh copywriting. Contoh copywriting, okay. Yang relate dengan kita punya rukun tadi. Nampak tak ni? Ni posting Kak Lila 1 November 2019. Siapa yang tak clear pakai handphone comel sangat kan? Boleh zoom, korang boleh besarkan. Okay, nampak tak ni? Bahaya terlebih makan vitamin C. Nampak tak ni yang Kak Ella kotakkan ni? Okay, yang Kak Ella kotakkan ni bahaya terlebih makan vitamin C. Berapa yang badan kita perlukan satu hari? Itu kita panggil dia headline. Nampak tak headline? Headline ni dia kena huruf besar. Macam sekarang, kita boleh boldkan. Tapi boldkan make sure kalau dekat WhatsApp, memang nampak kita starkan tu kan. Kita boldkan. Tapi bila masuk dekat Facebook dah tak cantik dah. So kita jangan nampaklah star-star ke dash-dash ke dah tak cantik dah kita punya posting kan dekat Facebook tu kan. Jadinya ada satu website tu memang dia bolehlah boldkan. Yang itu nanti siapa yang ada link tu nanti boleh letak dekat chat. Kak Ella letak ni sebab tadi Kak Ella dah share dekat grup CBM. So boleh share lah kat sini supaya semua lagi ramai dapat manfaat daripada link tu. Okay? Okay, lepas tu ni dah macam-macam vitamin C kita telan. Yang colour pink kat farmasi tu sebiji 50 sen dah beratus biji, telan tak juga cantik kulit kita. Yang ini ni namanya sub headline. Dia menyokong kita punya headline. Korang tengok dulu, nanti Kak Ella akan explain kenapa kena ada headline, kenapa kena ada sub headline. Okey, titik-titik ni Kak Ella gunakan untuk nampakkan dia punya paragraf tu. Kalau tak nak buat pun tak apa. Ini posting 2019. Masa tu mesti belajar, ini belajar dengan Sifu Najib Asadok. Belajar dengan Sifu Najib Asadok berapa korang bayar? 11,000 kan? Tapi malam ni korang belajar free. Okey. Tapi sekarang ini posting 2019. Sekarang kalau tak nak letak pun tak apa. Depends. Yang penting dia berbentuk scannable. Perasan tak bila Kak Ella sebut scannable, korang baca Kak Ella punya ayat dekat dalam copywriting ni, boleh baca kan? Compare dengan bila yang tak scannable tu daripada atas sampai bawah satu baris. Bila kita baca pergi ke baris ketiga, lepas baca baris ketiga pergi ke baris kelima, jadi mata tu dah tak sedap nak baca. Betul tak? Bagi nampak jelas senang dibaca. Ya betul. CBM Daya. Senang baca. Supaya senang baca perenggan. Ya betul. Okay. Ni orang-orang yang komen sebab dia pun buat benda yang sama. Okay. Okay. Seterusnya ni. Nampak yang Kak Ella kotakkan? Yang Kak Ella kotakkan ni kenapa vitamin C forever ni power? Nampak? Ini adalah detail produk dan juga servis. Tadi masa kita buat headline dengan sub headline, kita hanya fokus dekat satu masalah. Tapi untuk detail servis, produk dan servis ni, kita boleh listkan apa lagi produk kita tu yang kita boleh kita boleh tolong orang lain juga. Maksudnya selain daripada untuk kulit, contoh dia hanya boleh dia ni apa Allah Astagfirullahalazim, tiba-tiba jadi blur macam ni. Okey, dia ada 600 mg vitamin C. Ini kita kena detailkan lagi apa yang dia boleh provide. Okey. Faham Dan yang ini yang kita seterusnya ni. Ini adalah USP. USP ni maksudnya tadi kita dah bagi detail produk. Detail produk selain daripada dia boleh membantu masalah kulit, dia boleh membantu masalah lain kan. Yang ini adalah kelebihan-kelebihan yang lain. Yang tak ada dekat produk orang lain. Okay, nampak ni. Yang ni Kak Ella tambah ikhtiar untuk lawan COVID. Okay.
yang Kak Lila explain sekarang ni produk yang Kak Lila ni lah, yang Kak Lila consume satu family. Tapi kalau korang ada buat bisnes lain, contoh buat unit trust ke, buat insurans ke, relatekanlah dengan contoh-contoh Kak Lila ni. Okay, so nampak tak kat sini? Kita dah bagi dah USP dia. Ini yang tak ada kat produk lain, tapi ada dekat aku punya produk. Macam gitu. Itu yang kita nak bagi tahu dekat audience sebenarnya. Okay? Dan seterusnya, nampak kat sini? Nak jadi agent stokis boleh aja. Produk tengah meletup ni takkan nak tengok aja. Yang ini, okay? Yang ini, okay. Yang ini adalah offer dan juga promosi untuk make agency. Maksudnya bila kita buat keyword ni, orang akan buatkan dia tak sabar nak jadi agent, tak sabar nak beli produk dengan kita, macam gitu. Kita kena letak promosi. Ni posting lama kan, jadi nampak tak? Okay, nampak tak? Dia punya CTA Kak Lila. Kak Lila letak atas. Klik link ni. Kita bagi dia link supaya dia boleh cari kita dengan senang. Basically boleh gunakan link WhatsApp lah yang senang. Okay, ada orang sekarang boleh gunakan Linktree. Lagi apa? Selain pada Linktree apa? Kak Lila lupa pula. So boleh gunakanlah link-link tu. Boleh kecilkan guna Bitly. Thank you Kak Fakia share link. Okay, nampak tak? Itu tadi contoh, baru contoh. Okay, seterusnya kita ada rule copywriting. Nak buat copywriting pun ada dia punya rule. Okay, belum buat copywriting lagi, dah dekat setengah jam kan cerita kan. Okay, rule copywriting. Okay, elakkan niat menjual. Kena gunakan konsep sharing. Biasa bila kita buat konsep menjual, okay, saya ada pencuci muka yang ajaib. Belilah dengan saya. Okay, itu sebenarnya hard sell biasa. Bukan Kak Lila kata tak boleh. Kalau kita kat Facebook kita tu langsung tak nampak kita menjual, macam mana orang nak tahu kita buat apa kan? Tapi sebenarnya bila korang lebih faham lagi tentang rule copywriting, everything semua yang Kak Lila dah explain tadi, okay, dia akan menyebabkan posting-posting korang tu tak nampak menjual, tapi orang faham sebenarnya kita ada produk tu dan kita jual produk tu. Okay? Okay. Dan yang kedua rule dia, kena kenal pasti apakah masalah yang paling kronik. Kita kena kenal pasti, itu dia punya rule dia. Sebab copywriting ni bertujuan untuk sampaikan mesej dan juga maklumat kepada pelanggan dan buat orang faham apa yang kita boleh bantu dia. Sebab tu kita kena kenal pasti apa masalah. Kadang-kadang ada orang dia pun tak tahu yang masalah tu adalah masalah. Dah berapa banyak kali Kak Ella sebut masalah. Dah lama tak sebut masalah. Okay, so kena fahamlah supaya bila kita faham persoalan orang tu, so kita tahulah apa yang kita boleh bagi solution. Membuat copywriting dengan kaedah NLP. NLP ni sebenarnya pun copywriting juga. Maksudnya kita kena ada letak anchoring. Kat situ kita kena ada letak ayat-ayat anchor yang boleh mengusik emosi orang yang membaca tu. Biasa NLP dia Neuro Linguistic Program kan. So dia relate dengan kita punya emosi. Macam gitu. Faham siapa ni Hamzah? Right. Guna bahasa yang senang. Guna bahasa yang senang tu maksudnya tak guna bahasa skema, tak guna bahasa akademik. Dan juga guna ayat positif. Guna bahasa yang senang ni maksudnya biasa ada orang selalu pernah tak dengar. Tahukah anda detox itu sangat penting untuk kehidupan seharian kita. Bayangkan kalau kita keluarkan kita punya usus dekat depan mata kita, panjangnya bersamaan dengan 3 kali ganda kita punya ketinggian. Itu dah jadi macam bahasa akademik, dah macam bahasa yang jadi macam National Geographic tu. Okay? Boleh letak. Tapi untuk copywriting yang kita nak convert kepada emosi orang supaya dia lebih senang suka dekat kita punya posting tu. So jangan gunakan bahasa-bahasa akademik. Tapi Kak Lila, saya punya audience ni ramai lawyer, ramai engineer, saya kena gunakan bahasa-bahasa istana. Kau gelak-gelak. Tapi kau guna ayat tu kan? Bahasa lecturer. Kita gelak. Dulu Kak Ella pun gelak. Tapi kita guna sebab kita rasa okey lah tu. Bukannya kita buat ayat
tak betul. Kita buat ayat fakta, benda yang betul. Tapi sebenarnya kita boleh gunakan ayat yang lebih sofistik lagi. Dan gunakan ayat yang positif. Kak Ella suruh guna ayat ni. Gunakan produk Forever dengan yakin dan gembira. Pernah tak dengar? Gunakan tanpa was-was. Gunakan tanpa was-was. Was-was tu sebenarnya, kalau NLP dia dah buat orang, dia dah pesan lah, jangan guna tanpa was-was lah. Mesti kalau salah guna ni bahaya ni. Betul tak? Betul tak? Okay? Guna bahasa pasar. Yang penting bahasa pasar tu bahasa yang sedap didengar lah, yang tak mengguris hati orang, tapi yang buatkan orang rasa teruja nak dengan kita macam gitu. Okay? Okay. So ni tentang role. Senang kan faham kan? Apa slide Kak Dilan? Tak nak gerak. Alright, yay, kita dah masuk dekat cara buat copywriting. Bila Kak Ella masuk dekat cara buat copywriting ni, siapa nak menaip, Kak Ella galak-galak menaip. So kita boleh aktifkan, kita boleh bagi otak kita ni exercise sikit. Sebenarnya jangan takut buat silap lah. Sebab kita kena belajar buat silap supaya bila kita buat sekali, kita akan improve. Okay? Boleh? Okay. Cara buat copywriting start daripada headline tadi kan. So dekat headline ni kita kena tekankan kepada masalah yang ada pada orang. Okay. Dan cara nak identify masalah tu kena senaraikan apa masalah yang boleh diselesaikan oleh produk kita. Clear tak? Apa yang produk tu boleh selesaikan masalah orang. Okay. Cara nak identify masalah ni. So nampak tak ni gambar apa? Ini gambar apa? Geng-geng kuning mesti tahu. Yang belum kuning pun rasa mesti dah ada makan kan? Ada 500 lebih orang ni. Okay? So nampak tak? Ini adalah vitamin C. Absorbency. Okay. So absorbency, dia boleh selesaikan masalah apa? Selesaikan masalah apa? Tap sekarang. Absorbency boleh selesaikan masalah apa? Tulis sekarang, tulis. Absorbency boleh selesaikan masalah apa? Untuk imun, untuk resdung, selsema, batuk, jerawat, kulit, jerawat, pandai, COVID. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Okey, nampak? Masalah. Kita kena listkan masalah. Masalah dia untuk dekat absorbency ni, jerawat, jeragat, demam, batuk, kulit kusam, awet muda. Tak ada sebut awet muda kan? Kak Ella suka sebut awet muda. Sebab orang ni, dia tahu umur dia dah ni, dia kata dia sadar diri, dia dah tua. Tapi dalam hati dia, aku nak awet muda. Okay, nampak tak ni? So copywriting yang kita boleh buat untuk menjurus kepada kita punya tinggi semua. Untuk menjurus kepada masalah yang boleh diselesaikan dengan absorbency ni. Okay, nampak? Ni biasa nampak kan dekat tepi highway, kemam-kemam je kulit semakin cantik. Okay, simple je. Nampak tak? Okay, ini headline. Dan headline sebenarnya kena huruf besar. Kalau boleh boldkan. Dan headline ni sebenarnya bukan untuk ceritakan benda yang overall, bukan. Dia kena ceritakan satu je. Okay, kemam, kulit, nak cantik. Jadinya dia tak cakap kemam-kemam je, kulit cantik, batuk, demam, kulit kusam, semua selesai. Tak, dia satu je. Okay. Nanti kat bawah tu tadi yang Kak Ella sebut sub headline, itu benda-benda yang akan menyokong dia. Alright? Nampak tak? Dan kedua, kembali muda sepantas 7 hari. Apa emosi dia kat sini? Cepatlah muda makan 7 hari. Satu Kak Ella nak pesan bila kita buat headline ni, janganlah kita menipu. Kita kena letak, bila kita buat headline tu, kita kena letak diri kita sebagai prospek, kita kena letak diri kita ni sebagai penjual juga, dan juga kena letak diri kita sebagai pengkritik. Dia punya empathy dia kat situ, kita kena letaklah diri kita juga orang lain. So bila aku tulis kembali muda sepantas 7 hari, maksudnya mesti ada orang yang rasa dia nak awet muda, macam gitu. Okay? Seterusnya ni, makin teruk jerawat kat muka. Ini
ini tentang sekejap yang kalau posting macam ini dia berkenaan dengan tentang kritikan. Tentang kritikan. Makin teruk jerawat kat muka. Dah takut nak cuba produk kat pasaran. Pun boleh. Sebenarnya kita nak buat headline apa pun boleh. Cuma yang penting kita kena fokus dekat satu je masalah. Macam gitu. Boleh juga nak buat banyak-banyak. Cuma dia dah tak berapa cantik sangatlah nanti kita punya headline. Okey? Boleh sini. Ini contoh satu. Contoh satu untuk headline kulit semakin glowing. Okey. Kalau siapa nak cuba buat copywriting pun boleh. Kak Lila boleh tak buat ayat macam gini? Boleh je. Sebenarnya tak ada yang tak betul. Cuma kita boleh olahkan supaya dia jadi lebih lebih sedap macam itu. Okey, yang kedua. Nampak ni gambar apa? Ada yang rindu muka ni. Okey. Yang atas tu Abang Jawa, yang bawah tu Sifu Miza, CBM Miza Hamdan. Ini gambar apa ni? Siapa yang ambil ni every quarter? Ni apa ni? Cepat. Clean eye. Lagi apa lagi? Seorang ke yang tahu? Okay, good. So clean eye. Clean eye, apa yang clean eye boleh selesaikan? Apa masalah yang clean eye boleh selesaikan? Apa dia? Ella nak tahu masalah yang clean eye boleh selesaikan. Tak nampak lagi ni masalah ke? Kak Ella tak nampak chat. Kuruskan badan, berat badan, detox. Okay, good. Lagi apa? Kegemukan, craving. Okay, semua nampak pasal berat badan kan? Semua nampak pasal berat badan, loss inches semua kan? So nampak tak masalah yang kita boleh selesaikan daripada clean eye ni? Berat badan, kulit kusam, boleh selesaikan detox, toksin, awet muda, penyakit kronik. Penyakit kronik. Nampak? Okay? So, kembang jadi kempis, kuat makan. Okay? Nampak? Korang kena tulis. Ada orang pernah tak sebelum ni korang buat copywriting, nak buat dah type kan, lalas tak jadi buat. Jadi buatnya tengok lain, dah jadi scroll tengok posting orang lain, diri sendiri tak buat. Jadinya kena listkan masalah-masalah yang produk kita boleh selesaikan. Jadi kita ada idea kat situ. Okay? So dia punya headline dia, penat dah makan macam-macam tapi tak kurus-kurus pun. Ini satu emosi yang kita nampak ramai orang beremosi macam ni. Ramai orang ada masalah macam gini. Ini headline. Okay. Berat badan susah nak turun. Itu je. Berat badan susah nak turun. Ini simple je. Kalau kita nampak tengah ni kan dalam kereta kan, tengok kat billboard besar-besar, berat badan susah nak turun, tengok. Lepas tu tengok apa produk dia. Itu kos dia berapa? Ratus ribu pun ada tau, juta pun ada setahun untuk billboard. Kita punya kelas ni, belajar daripada sini. Best kan? Jadinya ada benda senang, kenapa nak buat yang susah-susah? Ada benda senang, kenapa? Ada benda murah, ada benda free. Kenapa nak yang berbayar? Gitu. Right. Kencing manis dah normal lepas amalkan 9 hari. Nampak tak? Dia punya kita anchor kencing manis normal 9 hari. Wow, normal tu. Tak tahu dapat package kurus. Okey, nampak tak? Sebenarnya kalau untuk WhatsApp ke untuk apa ke, tak perlu nak copywriting panjang-panjang. Nanti Kak Ella explain sikit pasal asas copywriting. Okey? Ni Kak Ella kita belajar ikut rukun dulu. Alright. Seterusnya, ni gambar apa? Kita belajar buat headline dulu ni sekejap. Boleh? Boleh tak ni? Ni gambar apa ni? Gambar apa ni? Aloe jelly. Aloe jelly. Apa yang aloe jelly boleh selesaikan? Apa yang aloe jelly boleh selesaikan? Kak Ella tahu, ramai orang tahu ni aloe jelly. Okay? Apa yang dia boleh selesaikan? Luka, parut, jeragat, sunburn, legakan kulit. Okay, gatal-gatal, melecur, buasir, jerawat. Terasa kita. Okay? Rambut gugur, eczema, macam-macam.
Macam-macam kan? Ya Allah tuanku. Kak Ella tolong scroll. Okey, nampak tak? Demam panas semua. Okey, nampak kat sini? Kita boleh selesaikan. Ruam, gatal, pelembab, cool fever, hilangkan parut, buasir, melecur, pelinci. So ini antara masalah-masalah yang Aloe Jelly boleh selesaikan. Okey? Dan nampak ni. Dia punya copywriting dia. Copywriting ni Kak Ella pernah guna tapi untuk broadcast dekat WhatsApp. Ini Kak Ella hantar dekat grup-grup WhatsApp juga. Nampak tak? Calitan ajaib penghenti darah, menghapuskan ruam dan gatal, mengacutkan jerawat. Yang ni dia jadi banyak sikit macam ni. Pun boleh. Kan? Nampak? Jangan gelak. Okey? Tak perlu potong, buasir dah sembuh. Inilah yang Kak Lila guna dan inilah yang menyebabkan orang panggil, ada orang panggil Kak Lila Queen of Ubat Ketiak, ada yang panggil Kak Lila Kakak Buasir dengan headline ni, tak perlu potong, buasir dah sembuh. Dan Kak Lila nak share sikit, berapa bulan hari tu, dalam 28 Disember hari tu Kak Lila ada dekat Kelantan, okey, video Kak Lila pasal buasir ni yang Kak Lila dah marketingkan dan bukan Kak Lila je seorang marketingkan, dah ramai orang marketingkan, dah berjuta-juta view daripada copywriting tu. Dan dekat Kelantan hari tu, masa kita orang balik daripada subuh tu, dia cakap wife dia ada masalah buasir. Ni nak cerita sikit je, okey, selingan sikit je. So bila ada masalah buasir tu, kita orang terus cakap, oh kita orang pun ada tolong juga orang-orang buasir. Jadi dia tunjukkan video tu. Bila dia tunjukkan video dia punya posting Kak Lila tu, posting tu adalah muka siapa? Muka ni. Dan sebenarnya bukan kebetulan tau. Bukan kebetulan. Awak dah susun cantik-cantik. Tapi nampak tak? Okay, so kita kena pastikan kita punya copywriting tu, daripada sekarang aku mesti kena buat copywriting betul-betul supaya orang suka, nanti orang cari aku. Macam gitu. Okay, boleh Parut melecur dah hilang. Yeay. Parut melecur. Tadi dekat grup pun ada tanya, macam mana nak hilangkan kesan lecuran. Okay, so kita boleh tengok apa yang produk kita boleh selesaikan lah. Jadi bila pasal parut, anak-anak orang, yelah, baby korang sendirilah, kalau ada luka, mesti korang nak pastikan parut dia tu hilang kan. Jadinya letak apa yang kita nak, letak kat kita punya headline supaya orang pun ada perasaan tu juga. Faham? Faham kat sini? Okay. Okay, tadi kita dah buat headline. Okey tak? Kak Ella sambung ke sub headline. Dah boleh nampak, dah boleh dapat dalam 30%. Macam mana headline? Macam mana headline ni? Boleh? Boleh ke tak boleh ni? Boleh? Okay, good. Alright. Okay, seterusnya kita pergi dekat sub headline. Apa itu sub headline? Sub headline adalah ayat support tentang produk ataupun servis yang dilakukan, atau kita boleh masukkan testimoni punya teks tu. So jom kita pergi dekat contoh. Nampak tak ni? Nampak tak? Ini testimoni apa? Ini testimoni apa? Ini orangnya ada tak malam ni? Terima kasih Ustaz Din. Mudah-mudahan CBM setiap tahun ramai dah orang guna testimoni ni. Okay, nampak tak? Nak buat sub headline apa? Daripada gambar-gambar ni. Nampak apa? Ini testimoni klinai kan? Testimoni kurus. So, nampak ni. Allah. Sekejap Testimoni. Okay, contoh ayat support. Ayat support kita ada dua. Satu ayat support bentuk teks, lagi satu kita dalam bentuk macam conversation lah. So, yang ini nampak ni. Set klinai ini dah terbukti menyelesaikan masalah berat badan lelaki dan perempuan lebih 170 negara. Nampak? Ada Chinese, ada orang UK, ada orang Malaysia. Macam gitu. So ini untuk kita support. Untuk bagi tahu bahawasanya sahabat-sahabat, saya punya klinai ni bukan tolong orang Malaysia je. Dah satu dunia, dah banyak negara dah. Ada testimoni dia. Macam gitu untuk kita support. Okay? Dalam masa 9 hari, mak dah berjaya turun berat badan 4 kilo. Solat pun dah boleh berdiri semula. Nampak tak ni? Nampak tak? Ini contoh-contoh ayat support yang menyokong kita punya headline. Menyokong Janganlah tak didate langsung. Dia kena
dia kena relate dengan kita punya headline. Okay. Okay, yang ini, nampak ni gambar apa? Ini gambar-gambar ni untuk ayat sub headline dalam bentuk ayat testimoni. Nampak ni? Alhamdulillah, happy sangat akhirnya jumpa pelembab multipurpose untuk anak-anak. Syidah, kuota tinggi. Macam gitu. Ataupun kalau siapa-siapa buat unit trust ke apa ke, alhamdulillah dah belikan abah takaful serendah RM2 sehari. Macam gitu. Itu untuk orang-orang yang bukan buat bisnes, produk-produk terdesak lah. Kak Lila bagi contoh. Okay, daripada tadi ni Kak Lila tunjukkan contoh-contoh yang memang Kak Lila dah buat. Okay, so yang seterusnya, finally Sipris Bibir dapat penawannya. Syukur alhamdulillah. Kita letakkan nama orang dengan negeri dia. So ini pun kita boleh letak dekat kita punya sub headline. Itu namanya sub headline. Faham Clear tak ni pasal sub headline? Clear? Kak Ella bagi sikit-sikit je ni. Sebenarnya banyak lagi. Tapi kalau banyak lagi tak cukup lah. 1 jam setengah malam ni. Okey. Sekejap ya. Okey, ni cara buat copywriting seterusnya untuk detail produk dan juga ataupun servis. Ini untuk detail produk, untuk menyokong ataupun untuk bagi tahu apa lagi yang sebenarnya kita boleh provide. Mungkin kita nampak kat atas dia fokus pada gemuk. Lepas tu pada masalah berat badan. Okey, minta maaf kalau cakap tu Kak pun tak apa suka sebut yang tak positif tu. Okey. Kita sebut pasal masalah berat badan. Lepas tu kita dah sokong dia. Dan bila ada masalah tu kita fokuskan, kita bagi tahu lagi detail produk yang dia boleh provide. Contohnya ini untuk produk kesihatan dan juga kecantikan. Okey, siapa yang buat bisnes lain boleh applykan lah. Boleh applykan sebab ini yang Kak Lila buat setiap hari. Okey, merawat masalah jerawat dan jeragat turun 2 hingga 7 kg dalam masa 9 hari. Kita boleh listkan melancarkan peredaran darah. Anything yang korang boleh listkan yang relate dengan produk tu lah. Bukan yang tak ada kena-mengena pula nanti korang masukkan. Boleh? Right. Okay. Dah user 170 negara. Ini antara yang kita boleh listkan untuk ni. Berapa banyak korang nak listkan lah. Tapi copywriting janganlah sampai melimpah-limpah banyak-banyak. Agak-agak je yang boleh menyentuh emosi orang tu. Okay? Boleh? Yang ini tentang detail produk. Sebab yang kritikal tadi dekat headline yang korang kena faham. Yang ini boleh tengok pada produk-produk yang kita ni lah. Just listkan aja. Okay, yang seterusnya USP, Unique Selling Point. Apa yang unik dekat kita punya produk tu? Kena ceritakan tentang kelebihan yang ada pada produk ataupun servis kita, tapi tak ada dekat tempat orang lain. Tapi tak ada dekat servis orang lain. Contoh takaful ataupun kita kan banyak, ni Kak Ella pernah buat unit trust. Jadi Kak Ella tahulah CMB apa, Maybank apa. So kita boleh nampak kat situ dia punya USP dia apa. Okay. So contoh mempunyai brand oat yang bagus untuk jantung. Brand oat ni sebenarnya ada dekat dalam vitamin C yang Kak Lila makan. Satu family. Okay. So itu adalah USP dia. Kat tempat lain tak ada. Vitamin C kat tempat lain tak ada brand oat yang membantu untuk kita punya kesihatan jantung. Alright? Dan ni pekat, likat, setanding, madu Yaman. Ini USP untuk kita punya madu. Madu yang Kak Lila consume satu family. Madu yang Kak Lila dah tolong ramai orang. Macam itu. Okay, lepas tu gabungan minyak ikan dan minyak zaitun. Nampak tak? Ini adalah USP kita. Tak ada kat tempat lain. Kau carilah kat farmasi ke apa. Tak ada. Macam gitu. Bukan jus tapi parti. Tempat orang lain jus. Tempat kita parti. Okay. Lepas tu dari ladang, kilang. Terus ke pengguna. Madu kita. Okay. Ladang, kilang terus ke pengguna. Tak ada belok-belok masuk dekat orang tengah ke apa. Tak ada. Ini boleh gunakan bila kita buat posting untuk copywriting untuk recruiting. Kak Ella banyak gunakan copywriting untuk buat recruiting. Sebab kita fokus dekat Eagle. Okay.
Boleh je kita fokus dekat kita punya user. Tapi itulah, kalau kita dah ada kemahiran tu, kita buatlah mana yang boleh menghasilkan yang lagi better. So seterusnya ni special offer ni. Ini untuk make agency supaya orang tak sabar-sabar nak beli produk kita, tak sabar-sabar nak join dengan kita. Offer ataupun promosi untuk make agency. Masukkan mengikut offer atau promosi yang ingin diletakkan. Ni dia punya ayat dia ni. Untuk offer. Contoh, korang kena letakkan offer atau promosi ni. Cuba tunjuk balik USP tadi. USP, sekejap ya. Boleh. Ni USP. Siapa tanya? Rokia, okey nampak ni. Ni nampak. USP, apa yang ada dekat kita tapi tak dekat tempat lain. Okey? Dah? Dah 1, 2, 3. Okey. Right. Offer ataupun promosi ni. Sama-sama. Alright, so kita pergi kat contoh. E-book mulakan bisnes untuk 10 yang terawal. Bergebut orang. Okey? E-book. Kita kena letak kat situ ada e-book yang boleh dapat percuma. Macam itu. Okay. Free postage untuk pembelian 300 ke atas. Ini pun promosi. Promosi ni HQ Forever Living provide. Okay. Untung sangat-sangat. Okay. Lepas tu free membership. Ini biasa kita gunakan. Free membership. Okay. Boleh tak kat sini? Ini offer. Kita boleh create kita punya offer. Nak offer apa? Offer pun kena touch emosi orang juga supaya dia cepat-cepat nanti cari kita. Boleh? Dan seterusnya, last kali kita punya rukun CTA, call to action ni. Okay, bahagian ni paling penting. Kalau tak letak, nanti dia menjajau cari dia Google sana, dia Google sini. Macam tu. Boleh tulis offer macam tu dekat FB ke? Boleh kalau tak menyalahi etika company masing-masing. Yang penting kita tak menyalahi etika, kita tak menipu, macam gitu. Okay, faham Nampak ni, yang ni bahagian paling penting. Contohnya, yelah offer tu memang dah sedia ada dari HQ. Tapi ramai orang tak tahu. So kita gunakan, macam kita dah kat bisnes, macam Kak Ila dah kat bisnes Forever Living Products kan. So kita gunakanlah apa yang HQ provide untuk kita. So gunakan. Okay, boleh cerita pasal siapa join boleh ikut cuti 2 kali setahun dengan kita pun boleh. Tapi kena explain yang lebih jelas lah kat situ. Okay, nampak kat sini. Ini call to action biasa. Jom dapatkan madu sedap pekat ikat sekarang. Klik di bawah. Masukkan link WhatsApp. Ni mesti ada. Okay, free membership tu biasanya kita macam Kak Lila. Contohlah dia kalau free membership ni, kalau macam sebelum ni lah, ini tadi kan contoh, macam sekarang kat Forever, kita boleh kata daftar RM90, dapat voucher RM90, dah kira free membership, macam gitu. Faham? Lepas tu boleh beli produk lagi dengan voucher tu. Itu yang contoh pasal free membership lah. Okay? Tengok macam mana, tengok pada bisnes yang kita buat. Okay, majoriti dalam ni semuanya dengan ni kan, dengan Forever Living Products kan. So mana yang buat bisnes lain, so bolehlah relatekan dengan kita punya offer. Okay, so ini untuk CTA, dia sangat penting tapi kita ni lah kena masukkan link untuk orang senang cari kita. Dan pastikan kena masukkan, ini pun sebenarnya Kak Ella salah ni. Kalau siapa perasan ni, ni. Nampak ni. Ini sepatutnya kena, bila masukkan link macam ini, please tekan link biru tu. Jangan kita post, okay bye, tinggal. Jangan. Lepas kita post, kena try klik. Bahaya link biru ni. Kadang-kadang dia tak cantum kan. Jadi orang tak jumpa kita nanti. Okay. Right. Seterusnya. Okay, ini adalah betul. Thank you PCM kawan ni. Kena letak 6 depannya tu, kena tambah 6. Okay, asas copywriting power. Okay, ini adalah asas. Tadi tu dia punya rukun kan yang complete kena ada. So dia punya asas sebenarnya, asas dia tu, kita punya copywriting tu ada ayat untuk selesaikan masalah. Ada USP dia apa?
dan juga kita kena praktis setiap masa. Ini asas lah, asas yang kita kena ada dalam satu copywriting tu. Okay, nampak tak kat sini? Jadi kalau kita ulang-ulang buat, maksudnya kita punya penceritaan walaupun kita bukan untuk menjual, okay, tapi contohlah macam dekat posting FB personal kita kan. Takkan kita nak buat macam ni, tapi biasanya copywriting ni Kak Lila buat yang betul-betul ikut rukun tu untuk yang Kak Lila buat sekali tapi guna beribu-ribu kali. Macam gitu. Ulang-ulang jadi pakar. Okay, ulang-ulang buat mesti menjadi pakar punya. Tapi kalau hari ni kita buat, kita terus balik jalan kaki, memang tak jadi apa. So kena terus buatlah, kena terus bertindak. Okay, boleh? Daripada tadi friend request. Sabar ya. Okay, yang ini contoh yang Kak Lila bagi contoh untuk copywriting recruit agent. Ini yang Kak Lila dah buat. Okay, nampak tak? Simple je. Tak pernah dibuat orang. Aduh, mana ni? Nampak? Ini yang Kak Lila dah post daripada 3 Jun 2021, 3 Jun ni, gunakan sampai sekarang ni. Okay? Maksudnya kita kena fikir sekali, lepas tu kita boleh dapat result dia banyak kali. Ini copywriting untuk recruit agent. Kalian lebih suka recruit agent. Siapa sini dia nak copywriting dia tu untuk dia cari agent, cari apa lagi? Cari stokis. Okay, ada tak? Okay, nak menjual aja. Kan? Jadinya kena banyakkan lagi headline yang buat orang nak dengan kita. Tak pernah dibuat orang tapi Kak Lila berani buat macam itu. Best gila, muda-muda dah hadap suami dan anak hari-hari. Ini yang orang nak. Ini dah touch emosi dah kat sini. Suami pula lepas resign banyak masa kat rumah, tolong masak, hari-hari dapat jemaah sama-sama. Yang ni pun orang nak. Ya Allah tuanku, aku kerja siang, laki aku kerja malam. Ya Allah tuanku, aku nak suami isteri kerja sama-sama. Macam itu. Nampak ni? Dan paling best, uruskan bisnes sama-sama, jawab PM sama-sama, coaching sama-sama, bungkus parcel sama-sama. Ayat biasa je, ayat pasar je. Betul tak? Saya nak tangkap eagle macam Kak Lila. Boleh, semua boleh sangat. Korang boleh buat. Kena praktis terus. Okay? Itu yang bisnes dapat berkembang cepat. Untung beratus ribu setahun tu. Macam itu. Ini kita punya CPA. Ini nampak ni CPA. Jom belajar cara Kak Lila happy-happy uruskan bisnes dari rumah. Ini yang kita anchor. Ini yang kat sini ada NLP dia. Tadi siapa tanya pasal NLP? Okay. Kak Lila tak ada belajar NLP kat tempat yang beribu-ribu tu. Tapi Kak Lila leveragekan sifu-sifu yang ada ilmu-ilmu tu. Okey. Boleh? Okey, ini tadi contoh copywriting recruit agent. Yang ini contoh testimoni. Nampak ni simple je kan? Simple je kan? Kak Lila nampak banyak posting-posting macam ni dalam 2-3 hari lepas. So ini salah satu copywriting testimoni. Nampak tak? Feedback Aloe Egg. Memang betul kita nak show pasal Aloe Egg. Tapi nampak tak? Ada tak menjual kat sini? Saya rasa lebih bertenaga dan senang memulas. Lagi satu, kalau makan makanan pedas, perut rasa pedih. Sejak minum aloe vera, tidak pedih lagi. Mirza, nampak tak kat sini? Dia tak ada sebut jual ke, dia tak ada sebut beli ke. Dia touch kat sini, wahai manusia-manusia sekalian, okay, kurang ada masalah memulas, kurang ada masalah makan pedas-pedas perut pedih, minum aloe vera gel. Itu sebenarnya yang kita nak cakap, nak bagi tahu. Okay? Faham tak? Nanti masuk dekat Lila Maskun, follow Kak Lila punya page. Nanti nampak Kak Lila dah pinkan Kak Lila punya video tu. Okay? Dan ini adalah copywriting produk. Ini untuk produk. Yang ini pun nampak 2020 punya posting. Sampai sekarang kalau Kak Ella post je, kadang-kadang Kak Ella tak share pun. Tak share pun. Ada je orang tanya pasal ubat gigi. Tunjuk dia memainkan memang gambar dia ni, tapi nampak tak?
Nampak tak kat sini? Dia punya copywriting dia. Okay, walaupun kita kata kat sini pasal serpihan karang gigi tu kan. Tapi kat sini kita dah letak description dia. Description untuk ubat gigi kita. Okay, korang yang ada masalah tonsil, kerap sakit gigi, gusi berdarah, ulcer, mulut berbau pun sesuai sangat. Nampak tak? Orang tak fokus pada bukan untuk karang gigi je, dia boleh untuk tonsil macam-macam ni lagi ni. Okay? Lepas tu masukkanlah link CTA ni, supaya orang cari kita. Orang tak cari orang lain. Okay? Boleh? Ini untuk produk. Ni kena belajar ilmu Facebook pula. Malam ni kita belajar ilmu copywriting. FB dia block sebab maybe kita buat marketing free. Sebab FB abang mak kita, Mark Zuckerberg, dia pun nak duit, dia pun nak make money daripada Facebook. Jadinya kena hati-hatilah. Okay? So yang paling penting nak bisnes dekat FB page. Dekat FB personal kita untuk kita buat personal branding, kita buat create awareness. Boleh Faham Okay. So ni tip dengan tricks untuk copywriting. So kena tengok copywriting pesaing. Okay, walaupun Kak Ila dah buat macam-macam copywriting, tapi kita tetap tengok juga copywriting lain dan kita ambil idea daripada situ. Kita tak tiru. Kita ambil idea. So kita nampak copywriting orang tu. Right? Kena banyakkan membaca. Kalau tengok Facebook tu scroll lah yang baik-baik, lepas tu savekan, lepas tu nanti praktiskan terus buat macam itu. Okay? Lepas tu kena praktis menulis dari hati kita. Ya Allah Tuanku, aku nak tolong orang ni, aku nak ramai orang, aku nak tolong orang bisnes ramai-ramai lagi ni. So kena praktis tulis daripada hati dan kena listkan apa yang kita boleh tolong orang tu, semua tu lah. So kita dapat poin-poin penting. Taklah kita type delete. Jadinya tak jadi apa-apa nanti. Okay, last susahlah copywriting ni. Sama tak? Pernah tak macam gitu? Okay. Right. Pilih apa yang kita mampu fokus. Kalau nak fokus recruit agent. Kalau nak fokus untuk menjual. Macam itu. Kita boleh tengok apa yang kita boleh fokus kat situ. Okay? Kena inilah. Jangan tamak, jangan gelojoh nak nampak orang tu buat, nak buat orang, nak ikut orang tu. Nampak orang ni buat, saya pun nak tiru juga. Semua nak ni. Okay? So lepas tu kena buat, check result, improve, ulang buat sampai puas hati. Okay? Kena terus buatlah sampai sampai kita rasa tengok je, kita terfikir je ubat gigi. Okay, kita dah boleh buat copywriting dia macam itu. Okay? Boleh? Right. Dah belajar copywriting? Okay, dah belajar copywriting. Okay, tak ni semua ni? Mana? Ada berapa orang? Ada 598 orang ni. Okay. Kita dah belajar copywriting. Sekarang kita nak apa lagi ni? Nampak tak? Saya dah tak sabar. Dah tera copywriting kan? Saya dah tak sabar nak banyak masa, nak banyak duit, nak banyak gembira. Dah tera copywriting. Jadinya next kita nak apa? So kali ni Kak Ila nak share. Okay. Tolong serahkan jiwa dan raga korang untuk dengar tips rahsia elak kerugian dalam bisnes. Dah tera buat copywriting kan, dah pandai, dah dapat info sikit-sikit, kena terus buat. So yang ini walaupun kita tera, kita ada skill semua tu, yang ini korang kena belajar, korang kena ambil tahu macam mana kita nak elak daripada kita rugi dalam bisnes. First, kena cari bisnes yang tak perlu simpan banyak stok. Kalau kita diperkenalkan dengan satu bisnes dan dia menyuruh kita kena simpan stok banyak-banyak ni, kena simpan stok 5,000, kena simpan stok 15,000, kena simpan stok 21,000. So hati-hati. Sebab kita baru nak mula. Okay? Kita baru nak mula. Right? Lepas tu kena cari bisnes yang modal dia mampu hilang. Tak perlu loan. Faham tak? Siapa pernah buat bisnes dengan loan? Kita baru nak mula kat bisnes ni. Lepas tu dah disuruh buat loan. Macam Kak Lila and team Forever, kita mulakan dengan RM90 dan kita boleh terus beli produk. Bila kita boleh terus beli produk, so modal yang kita gunakan RM90 tu tak hilang pun.
masuk ke dalam perut ni. Kita boleh makan pakai produk tu. Okay? Okay. Dan tak perlu nak exam untuk mulakan bisnes. Bila Kak Ella touch pasal exam ni, okay, bukan tak boleh bisnes yang ada exam ni. Cuma dia akan mengecikkan kita punya kita punya circle, lebih kurang kita punya prospecting, sebab kita dah akan pilih orang-orang yang pandai, yang ada degree, yang ada diploma, yang kena ada SPM, okay, yang hanya boleh ambil exam. So kita dah kecikkan. Kita dah kecikkan. Bukan tak boleh, boleh, tapi kita dah kecikkan lah kita punya ni, kita punya prospecting tu. Alright. Lepas tu boleh urus bisnes daripada rumah. Selalu Kak Ella guna. Okay, belajar bisnes daripada rumah dengan Kak Lila. Okay, Kak Lila ajar dengan gembiranya. Simple je Kak Lila gunakan. So, urus bisnes dari rumah ni pun sebenarnya satu ayat yang anchor ramai suri rumah. Ramai suri rumah. Bukan suri rumah kata, ada juga suri rumah memang dah cukup suami dia bagi macam-macam. Tapi ada lagi yang dia belum dapat. Okay, so kena anchor banyak kali, walaupun orang tu husband dia bagi duit banyak pun setiap bulan, dia akan terfikir, kalau laki aku nanti tak ada, siapa nak bagi duit. Okay, so kat situlah kita kena anchor bisnes dari rumah ni, yang boleh bisnes dari rumah. Okay, dan bila join satu bisnes tu, kena tengok kanan kiri kita berapa ramai yang untung 1 juta tak sampai 5 tahun. Untung mesti besar. Okay, so kena tengok bila kita ada kawan-kawan perkenalkan bisnes kat kita, so kita tanya, ada berapa orang ya yang untung 1 juta dalam masa 5 tahun dekat company ni? Oh, baru aku seorang. Kat situ kena hati-hati. Sebab kadang-kadang bisnes tu kita kena faham lagi dia punya marketing plan, ataupun kadang-kadang kita nanti jadi tikus makmal yang ni lah, yang untuk dia baru nak mulakan bisnes, macam gitu. Okay? Kena tengok. So macam kat Forever, kiri kanan kita, cuba tengok kiri kanan kita kat rumah. Okay? Yang dah buat income 1 juta terlalu ramai. Lepas tu tak nampak pun. Duduk kampung, masuk kebun sawit, tanam sawit tepi rumah, income 1 juta, 2 juta, juta-juta, macam itu. Okay? Okay, so lepas tu bisnes yang seterusnya, okay, tak ada maintain ni sangat-sangat buat orang awal-awal dia tak rasa, tapi nanti bila dah dia buat 6 bulan ke atas baru dia rasa. Sebab bisnes maintain ni biasanya contohlah kita nak membeli setiap bulan, ada orang dia membeli 3-4 bulan, ada orang dia membeli 6 bulan sekali. So bila kita kena maintain ni, okay, so dia akan menyebabkan ada company-company lain, dia diskaun dia turun. Tapi kalau macam dekat Forever ni, okay, kita tak buat belian setahun ke 2 tahun ke, diskaun kita tetap sama lagi. Okay, diskaun sama. Cuma inilah kalau boleh kita kenalkan orang untuk beli produk. So kena keep bagi dia info produk semua tu lah. Cuma kat sini dah senang lah, tak ada maintain. Okay, faham? Dan biasanya kat sini, ini advance. Okay, dapat free advance online marketing training daripada leader. Tapi yang bestnya, okay, siapa yang dekat Forever sekarang ni, perasan tak? Kita punya HQ kan pun provide training. Bukan training produk je, bukan training business je, tapi kita ada bagi training untuk online. Belajar Facebook marketing, semua tu. Betul tak? Okay, so kena pastikan benda ni ada dekat company yang diperkenalkan dengan kita. Okay. Dan last kali, kena ada ilmu, mentor dan juga sistem dekat satu company tu. Kalau ada ilmu tapi mentor dengan sistem tak ada, siapa nak guide kita? Kita ada ilmu yang banyak. Macam contoh Kak Ella, aku boleh buat marketing, aku boleh buat copywriting yang power-power, tapi tak ada orang tegur kita. Kak, ini tak boleh Kak buat ayat macam ini. Ni dah overclaim. Tak ada orang tegur kita. Lepas tu tak ada sistem yang nak mudahkan kita. So dekat kita kat Forever sekarang ni, kita dah ada ilmu. Kita dah ada ilmu, setiap minggu kita ada sistem dia. Kita ada boleh belajar produk, kita belajar bisnes, kita boleh belajar skill macam malam ni. Lepas tu kita ada mentor, kita ada leader-leader yang sangat bertanggungjawab. Memang sangat-sangat best kita punya mentor kan.
Dan kita ada sistem yang mudahkan kita, sistem BO933 tu, dan gabungan tiga ni, gabungan ilmu mental, ilmu sistem ni nak memudahkan untuk kita lagi banyak senang banyak dan senang make money. Macam gitu. Faham? Bukan make money je, tapi buat lagi banyak lagi bagi manfaat. Okey, faham Faham? Okey. Dan seterusnya, nampak ni. Ini Kak Ila punya team leader. Okey, nampak kat sini. Ini tadi nak banyak masa, banyak duit kan? Okey, nampak tak? Banyak masa, banyak duit. Ini income, ini ampau setahun sekali. Ini ampau setahun sekali. Okey, nama dia ni Chairman Bonus Manager. So kat sini nampak ampau dia 95,000 dah convert daripada 23,000 ni. Okey, terus masuk dalam account. Ini level 1. So kat sini Chairman Bonus Manager income dia boleh up to 150,000 satu cek. Ini pasal cek ini ampau setahun sekali. Okay. Bila dah banyak duit, so kat sinilah kita boleh banyak masa, dah boleh beli kebun sawit, nak beli apa lagi, nak beli apartment pun boleh. Banyak masa, nampak ni. Okay, beli tanah. Okay, nampak ni kat sini, CBM ni, CBM punya cek. Okay, Kak Ila nak explain. Nampak, ni tadi CBM 95,000, tapi income tiap-tiap bulan. Januari to Disember ni. Lebih 600,000 ni. Okay, so kau nanti kat sini, ni tak boleh naik pula. Tadi Kak Ila dah letak dah. Okay, ini bukan skim cepat kaya, bukan skim 5D. Duduk diam-diam dapat duit. Ada aktiviti dia. Kak Lila tak pernah nak janji bulan dan bintang, okay, kau join dengan aku sekarang, aku boleh bagi kau income 5 angka setiap bulan. No. Okay, kita dah ada sistem, kita dah ada mentor kan. So, itu yang kita follow. Right, nampak ni? Dah boleh beli. Dah boleh buat rumah daripada dekat tanah lot yang kita beli. Ini untuk CBM Hamiz Hamdan, kita punya team leader. So, tadi ni CBM yang CBM check 5 angka. Yang ini nampak ni. Ni budak kecil ni. Ada call pula. Sekejap. Ignore. Sorry. Right. Income, CBM check 5 angka. Okay, ni 136,137 ni. Convert terus dekatnya ringgit Malaysia 561,000. Dekat 600,000 kat sini, terus masuk account. Ini untuk level 2. Okay, so dia punya CBM check dia up to sampai 900,000. Bukan tiap-tiap bulan, ini ampau setahun sekali. Ini untuk level 2. Dan dia lahirkan 3 orang CBM. Sebab kat tempat, kat bisnes yang Kak Ila buat sekarang ni, Business Forever Living ni, okay, kita nak dapat banyak duit, kita kena tolong lagi orang, tim-tim kita pun sama-sama banyak duit dengan kita. Itu yang paling best. Bukan kita nak banyakkan duit orang atas kita. No. Right? Dan nampak ni, from January, February, Mac sampailah Disember, ini campur cek CBM. Ni tadi ni cek CBM ni. Yang setahun sekali campur dengan income lain, nampak ni dekat 1.3 juta budak kecil ni, CBM Ina kecil dengan CBM Naki. Kalau korang dapat duit sampai 1.3 juta nak buat apa? Ni dia buat renovate rumah dengan settlekan deko semua, rasa dalam 1.2 juta. Itu kot. Okay, nampak tak? Dan tadi tu 5, 6 angka. Ini kita bagi 7 angka. Ini CBM level 3. Okay. Lahirkan 6 orang CBM. Okay. So yang ini terus masuk akaun 2.3 juta. Kat sini dalam USD 563,627. Ini ampau setahun sekali. Okay. Kalau tahun sebelum ni, 2 tahun sebelum ni kita tak boleh pergi travel. So kita buat online macam gini je lah. Pun meriah. Okay. Check appear kat sini. Besok tengah malam tu duit dah masuk dah. Duit dah masuk dah dalam akaun kita. Okay. Okay tak ni? Okay. Dan ini, ni Kak Ila nak tunjuk. Ni income Kak Ila punya team. Okay, ni income Kak Fakia. Nampak ni, Kak Fakia tadi ada 7 orang anak. Lepas tu husband dia masih kerja masih kerja. Masih buat seorang-seorang lagi dengan 7 orang anak. So ini income dia 30,000 untuk tahun 2020. 2021 dah lebih 2 kali ganda dah lebih 70,000. Okay.
So yang seterusnya, ini CBM Suryanti dan juga Nubli daripada Kota Singapura. Okay, siapa kenal ni? Siapa nampak? Okay, sebelum ni dia join 19 company. Dia jadi 19 stokis sebab nak jual macam-macam produk kan. Lepas tu kenal Forever, Kak Ella pun dengar, masa tu Kak Ella pun jumpa dia dekat Singapura dan malam tu juga dia lepaskan semua bisnes dia yang ada tu dan dia fokus dekat bisnes Forever. Okay, nampak ni income tahun 2020. Tahun 2021 dah 2 kali ganda dah masing-masing. Ini adalah Mia dan juga Faiz. Okay, yang ini dia ada master tapi tak pernah kerja dan dia buat kerja gila masa PKP hari tu. Dia berhentikan suami dia dan sama-sama fokus buat bisnes Forever ni. Nampak daripada Januari, nampak income dia. Makin naik. Okay, untuk tahun ni income dia dah dekat 200,000. Ini tahun 2020. Okay, so bukan kata ada degree semua kena kerja, tak. Semua tu kita boleh pilih. Okay. Dan ini CBM Mahfuzah. Ini yang Mia daripada Bukit Wahar juga. Yang ni CBM Mahfuzah pun daripada Felda Bukit Wahar juga. So ini income tahun 2020. Okay. 134,000 ni. Dan tahun ni income dia dah lebih 200,000. So ini dia sebelum ni adalah staff dekat hospital swasta. Buat Forever, berhenti kerja, fokus. Lepas tu husband sebelum ni ada Petronas. Okay, ada restoran pun dah lepaskan juga dan fokus dekat business Forever. Mia dan juga Mahfuzah ni adik-beradik pun boleh buat business dekat Forever ni. Okay. Ni Kak Lila. Okay, Kak Lila ex-engineer. Lepas tu husband senior technician. Kak Lila join setahun Forever, berhentikan husband. Lepas tu kita orang sama-sama fokuslah dekat business Forever sekarang ni. Okay. Dan ini CBM Rawani dan juga Soden. Dua-dua ni adalah bekas engineer oil and gas. Bukan sebarang-sebarang engineer, manager engineer. Okay, nampak tak ni? Income dia tahun 2020 222,000. CBM Wani ni dia jumpa Forever ni sebab dia nak cari solution untuk sembelit dia. Tapi masa dia tengah cari solution untuk sembelit tu dia nampak testimoni untuk kanser dan masa tu anak dia tengah diuji dengan kanser darah. So kat situlah dia terus mula-mula untuk makan pakai produk, lepas tu terus fokus kat business Forever sekarang ni. Sekarang income dia dah lebih 300,000 dah. Nampak tak? Nampak kan? So Kak Ella nak share sikit je pasal keahlian Forever. Kak Ella dah share semua tu kan, mestilah nak tahu pasal membership kan? Okay, sekejap. Alright. So dekat Forever tak banyak keahlian pun. Tak ada macam-macam. Kita ada 2 jenis keahlian je. Kita ada first ahli biasa. So ahli biasa ni kita tak boleh nak daftarkan ejen sebab dia ahli biasa. Jadi dia nak makan pakai produk je. So daftar RM90 dapat terus diskaun 5%. Dan kalau dia nak berniaga pun dapat license untuk 3 negara je. Malaysia, Singapura dengan Brunei. Dan dia beli 1 aloe vera gel dengan harga RM94.05. So dengan ahli biasa ni kita akan dapat inilah voucher RM90. Lepas tu kita dapat apps untuk mudahkan kita beli produk dan dalam tu ada macam-macam info boleh explore dan kita ada group support dan ada group untuk guide nutrisi dan juga produk. So ini untuk ahli biasa. Okay, dan juga untuk ahli VIP. Okay, ahli VIP daftar 1,769. Kita akan dapat, kita akan bagi you all semua 30% diskaun dan korang boleh berniaga dekat 168 negara. Pilih je nak bisnes kat mana-mana. Okay, lepas tu beli 1 aloe vera gel dapat harga RM69.30 sebab apa? Sebab RM99 terus tolak dengan 30% ni. Okay, terus tolakkan je dapatlah harga ni. Okay, lepas tu okay, dekat VIP ni kita tak ada yuran tahunan. Okay, tak ada yuran tahunan. Tak ada dapat produk bernilai RM1,820. Boleh pilih nak produk apa. Lepas tu dapat free voucher RM40. Dan tak ada minimum order. Beli seketul ubat gigi pun dapat diskaun 30%. Dan tak ada maintenance, tak perlu nak buat belian tiap-tiap bulan untuk kekalkan diskaun, tak ada. Dan seterusnya kita akan dapat free apps dan juga website atas ID kita sendiri.
yang bernilai lebih kurang dalam RM5,000. Ini HQ provide. Website yang sangat friendly. Okay. Dan bila kita dah kat VIP ni, kita terkongsi dan orang tu terus ambil VIP package, so kita akan dibagi dengan HQ sebanyak RM455. So ini yang kita akan dapat lah. Dan ahli VIP kita boleh daftarkan ejen satu dunia, okay, VIP. Dan sekarang kita ada promotion, nampak kalau dah pangkat dah 1769. So dengan RM1,356.70 include dengan membership sekali. So kita akan dapat diskaun 30% ni. Dan kita akan, dalam ni kita jimat dalam RM400 dan korang semua akan dapat 14 botol aloe vera gel ni. Okay? So Grab, siapa yang belum lagi member Grab, okay, ada bajet, terus ambil SYJP ni, Start Your Journey Pack. Okay? Boleh kat sini tak ada persoalan dekat membership. Okay? Selalu kita doakan. Okay? Mungkin inilah ilmu yang kita minta sejak sekian lama dalam doa kita. Ya Allah Tuhanku, bagilah aku bisnes yang boleh bagi aku ilmu macam-macam dalam tu, yang boleh provide aku nak berhenti kerja, ya Allah. Macam-macam kita doa. Aku nak tengok anak aku setiap hari, aku nak masak setiap hari, aku nak tengok muka laki aku setiap hari. Macam-macam kita doa setiap hari. Okay, lepas tu ni Kak Ella nak pesan korang kena stay fokus, kena follow orang yang bawa korang masuk dalam ni hari ni, malam ni. Dan Kak Ella pasti korang akan happy-happy dekat Forever ni. Okay? Nanti kena follow lagi orang yang bawa korang masuk dalam ni. Dan sebenarnya bukan pasal usaha kita berjaya. Kita dah usaha macam-macam, okay, kita berjaya. Tak. Sebenarnya itu adalah pilihan kita. Kita nak pilih mana? Kita nak pilih platform mana? Okay, so yang dah kat Forever ni, okay, tahniah korang dah ada dekat tanah yang subur. So make sure korang kena jadi inilah benih yang sangat berkualiti. So semua ini adalah pilihan kita. Alright? So join kita semua dan pastikan join Forever sekarang. Okay, mesti buat pilihan yang tepat, insyaAllah. Pasti jutawan di Forever. Amin. Okay, so Kak Ella dah Kak Ella dah habis untuk sharing malam ni. Hopefully korang semua happy, dapat skill, dapat ilmu copywriting. So make sure terus implement, terus practice. Terus practice. Jangan risau buat silap. Bila kita dah buat silap sekali, insyaAllah ada yang improve, kita improve diri kita sendiri, kita akan jadi pandai lah. Okay? So minta maaf salah silap Kak Ella kalau ada kata-kata Kak Ella yang buat korang terkecil hati ke kan, Kak Ella tersalah cakap ke, tak perasan tadi kan. So minta maaf. So yang baik, yang tak baik tu semuanya dengan izin Allah. Aku niat Kak Ella nak bagi korang semua happy-happy je. Okay, back to MC. Thank you semua. See you at the top. Bye. Okay, Kak Fakiah. Alhamdulillah. Okay, thank you CVM Lila Maskon untuk ilmu copywriting ajaib malam ni. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so malam ni kita dapat free je ilmu ni. Kalau kat luar ni mungkin kita bayar dalam ratus-ratus atau beribu-ribu. Betul ke betul? Okay. Alright. So, best tak ilmu malam ni? Best kan? Pengisian yang sangat-sangat bagus. Okay. Kita ni. Macam keras je. Okay, alright. Kalau best, bagi Kak Fakiah 9333. Nak tengok ramai tak? Malam ni kita ada lebih kurang tadi 602 orang partisipan. Okay. Alright. So Kak Fakiah harap ilmu yang korang dapat malam ni, okay, boleh korang praktiskan terus. Okay, so ingat bila kita tulis copywriting tu kena tulis atau praktiskan daripada hati kita. Barulah sampai ke hati orang yang membacanya. Okay, so sebelum kita akhiri kelas malam ni, Kak Fakiah nak ingatkan, okay, jangan lupa daftar Kickstart. Untuk Kickstart kita hari Sabtu 15 hari bulan. Okay, so kita punya link, okay, kita punya link ada, okay, dekat chat, dekat live chat sana. So boleh ambil link tu, okay, dan pastekan dekat group masing-masing.
Okay, so kita sekarang ada dalam 400 pack. Okay, kita sasarkan 1000 pack untuk kickstart kali ni. So Kak Fakia meroket pun sebab kickstart ni tahu. So kena ajak downline ramai-ramai, tim korang ramai-ramai join kickstart ni. Okay, alright. So alhamdulillah, maaf salah silap Kak Fakia kalau ada tersalah cakap ke or whatsoever. Okay, so yang baiknya daripada Allah, yang tak baik tu daripada diri Kak Fakia sendirilah. Okay, alright. So terima kasih kepada SBM Lila untuk ilmu malam ni. Alright. So ada ambil gambar ke? Ada siapa ambil boleh gambar? juga. Boleh Okay. tolong. Okay. Okay. Semua buka kamera. Saya takkan gambar. Buka kamera semua. Dia dah get ready dah dengan botol kuning. Get ready. Okay. Sekejap 1, 2, 3. Sekejap ada banyak ni. Botol kuning nampak lah. Okay, semua buka kamera, ambil produk. Okay. 1, 2. Kickstart mesti join Siapa yang belum join, Kak Lila ada lagi kickstart nanti. Okay, dah siap. Okay, alright. Thank you semua. Nice. Assalamualaikum. Bye.